Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebagai pengenalan, rasuah merupakan perbuatan memberi atau menerima suapan untuk mendapatkan kepentingan yang tertentu. Ia bukan sahaja berlaku dalam sektor awam, malah ianya berlaku juga di dalam sektor swasta. Dalam sektor swasta, rasuah boleh berlaku dalam bentuk suapan, manipulasi tender, penyelewengan keuangan, pemalsuan dokumen dan konflik kepentingan. Gejala ini berpunca daripada penyalahgunaan kuasa, kurangnya accountability dan sistem kawalan dalaman yang lemah. Selain itu, rasuah memberikan kesan negatif terhadap syarikat dan ekonomi negara seperti meningkatkan kos operasi, merosakkan reputasi organisasi serta mengurangkan keyakinan pelabur. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti bentuk, punca, kesan dan langkah pencegahan rasuah dalam sektor swasta bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih telus, beretika dan berintegriti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi bentuk rasuah dalam sektor swasta, yang pertama ialah pemberian dan juga penerimaan suapan. Hal ini berlaku apabila seseorang memberikan atau menerima uang dan hadiah untuk mempercepatkan atau mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi, kenapa diorang buat begitu? Untuk mempercepatkan urusan, meluluskan permohonan atau untuk mengelakkan keterlibatan undang-undang, macam contohnya borang atau perlu jumpa pihak ini, pihak itu, begitu. Jadi, hal demikian jelas melanggar undang-undang dan etika kerja kerana keputusan yang dibuat itu diambil kerana dipengaruhi oleh imbuhan, bukan kerana kelayakan dan juga merit. Jadi, hal demikian menyebabkan ketidakadilan, macam kerugian negara dan menurunkan kepercayaan rakyatlah terhadap sesuatu syarikat. Jadi, contohnya macam kontraktor, diorang ni bagi duit pada pegawai kerajaan supaya diorang punya projek tu diluluskan. Padahal diorang punya projek tu belum sepenuhnya mengikut prosedur yang ditetapkan. Penyalahgunaan kuasa dalam syarikat swasta. Penyalahgunaan kuasa berlaku apabila individu yang mempunyai jawatan tinggi menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan diri sendiri atau kenalan rapat. Contohnya, memberikan kontrak kepada syarikat tertentu tanpa proses yang adil. Perbuatan ini menyebabkan pekerja yang layak rasa tidak dihargai, menjejaskan motivasi dan boleh menyebabkan kerugian kewangan kepada syarikat. Selain itu, reputasi syarikat juga akan terjejas dan masyarakat hilang kepercayaan terhadap integriti organisasi. Selamat sejahtera semua. Tahukah anda apa yang mendorong amalan rasuah dalam sektor swasta? Marilah kita lihat dua punca utamanya. Punca yang pertama adalah tekanan, keuntungan, dan KPI. Dalam dunia korporat, syarikat sering meletakkan sasaran yang tidak realistik demi mengejar keuntungan maksimum. Apabila KPI ditetapkan terlalu tinggi, pekerja semestinya merasa terdesak untuk mencapai angka tersebut bagi menjamin bonus atau kenaikan pangkat. Akibatnya, mereka mula mengambil jalan pintas dan melihat rasuah sebagai pelicin untuk memastikan proyek atau jualan dicapai dengan pantas. Punca yang kedua pula terletak pada individu itu sendiri, yaitu sikap tamak dan kelemahan integriti. Keinginan yang tidak pernah puas untuk mengejar kemewahan dan status sosial seringkali mengatasi nilai moral seseorang. Walaupun sudah mempunyai pendapatan yang stabil, individu yang tamak sanggup menggadaikan prinsip kejujuran demi mengejar keuntungan pribadi dengan cara yang paling pantas. Kesimpulannya, integriti diri adalah kunci utama. Jangan biarkan tekanan dan ketamakan merosakkan masa depan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Soleha binti Muhammad, nombor metrik BQ 251602210, akan membentangkan tentang kesan rasuah dalam sektor swasta, khususnya terhadap keberkesanan organisasi. Rasuah merupakan perbuatan yang tidak beretika dan menyalahi undang-undang kerana melibatkan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan pribadi. Manakala dalam sektor swasta, amalan rasuah boleh memberi pelbagai kesan negatif kepada organisasi, pekerja serta masyarakat. Kesan pertama ialah berlakunya penurunan tahap kecekapan dan produktiviti organisasi. Hal ini berlaku kerana
Sebaliknya, sumber keuangan, masa dan tenaga kerja disalahgunakan untuk kepentingan individu tertentu dan bukannya untuk pembangunan syarikat. Akibatnya, perjalanan kerja menjadi tidak teratur dan prestasi organisasi turut merosot. Sebagai contoh, dana syarikat yang sepatutnya digunakan untuk latihan pekerja atau penambahbaikan operasi digunakan bagi tujuan rasuah dan kepentingan peribadi. Keadaan ini menyebabkan organisasi mengalami kerugian serta gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Selain itu, rasuah juga menyebabkan organisasi memilih kontraktor atau pembekal yang tidak berkualiti dan tidak kompeten. Pemilihan dibuat bukan berdasarkan kebolehan atau kualiti perkhidmatan, tetapi kerana wujud unsur sogokan dan kepentingan tertentu. Oleh itu, perkara ini boleh menjejaskan mutu produktiviti dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi. Contohnya, syarikat mungkin menerima bahan mentah yang berkualiti rendah walaupun membayar pada harga yang tinggi. Akibatnya, pelanggan tidak berpuas hati dan organisasi terpaksa menanggung kerugian yang besar. Seterusnya, amalan rasuah turut menjejaskan imej dan reputasi organisasi di mata masyarakat, pelanggan dan pelabur. Apabila sesebuah syarikat terlibat dengan rasuah, kepercayaan orang ramai terhadap organisasi tersebut akan berkurangan. Pelanggan mungkin hilang keyakinan untuk menggunakan produk atau perkhidmatan syarikat tersebut. Malah, pelabur juga akan berasa ragu-ragu untuk melabur kerana bimbang terhadap ketidakstabilan dan masalah integriti dalam organisasi. Kesannya, organisasi boleh kehilangan sokongan dan mengalami kemerosotan keuntungan. Kesimpulannya, rasuah dalam sektor swasta memberi kesan yang sangat buruk terhadap keberkesanan organisasi. Antaranya termasuklah penurunan produktiviti, pemilihan pembekal yang tidak berkualiti serta merosakkan imej organisasi. Oleh itu, semua pihak perlulah mengamalkan nilai integriti, amanah dan kejujuran bagi memastikan organisasi dapat berkembang secara sehat dan bebas daripada amalan rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamira. Jadi saya akan membentangkan kesan amalan rasuah yang kedua dalam sektor swasta, iaitu amalan rasuah ini boleh mewujudkan budaya kerja yang tidak sihat ataupun budaya kerja yang tidak baik dalam organisasi. Perkara ini disebabkan oleh amalan rasuah ini boleh menghakis integriti dan juga etika dalam kalangan pekerja apabila ia mula dianggap sebagai perkara biasa dalam budaya kerja. Apabila situasi ini berlaku, pekerja tidak lagi melihat rasuah ini sebagai satu kesalahan, sebaliknya sebagai cara mudah untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, rasuah juga mewujudkan daya kerja yang tidak sehat dan tidak adil. Sebagai contoh, apabila kenaikan pangkat, peluang pekerjaan ataupun ganjaran diberikan berdasarkan sogokan atau hubungan, bukannya berdasarkan prestasi ataupun kelayakan. Keadaan ini menyebabkan pekerja yang benar-benar layak berasa terpinggir dan tidak dihargai, sekaligus menghilangkan motivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Dalam masa yang sama, semangat kerja berpasukan dan kepercayaan antara pekerja turut terjejas kerana wujudnya perasaan iri hati dan tidak puas hati. Perkara ini telah menyebabkan imej serta prestasi syarikat akan terjejas kerana keyakinan para pelabur, pelanggan dan juga beberapa pihak berkepentingan semakin berkurangan. Oleh itu, kita dapat lihat di sini bahawa amalan rasuah ini sememangnya memberikan kesan negatif kepada organisasi dan perlu dibendung dengan segera agar ia tidak berleluasa. Okey, yang seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan cabaran membanteras amalan rasuah dalam sektor swasta. Jadi, salah satu cabaran utama dalam membanteras amalan rasuah dalam sektor swasta ialah apabila nilai integriti lemah dalam organisasi. Hal ini berlaku apabila terdapat sesetengah individu yang tidak mempunyai sikap integriti dalam diri dan tamak sehingga menjadikan rasuah ini sebagai jalan mudah ataupun jalan pintas dalam melaksanakan tugasan mereka. Contohnya, rasuah ini kita boleh lihat dia boleh berlaku dalam proses pemberian tender dan juga kontrak syarikat, di mana keputusan kerja di sini tidak lagi
berdasarkan kelayakan, malah ianya telah dipengaruhi oleh sogokan dan juga kepentingan pribadi. Jadi, keadaan ini akan menjejaskan ketulusan dan keadilan dalam organisasi, serta menyebabkan pekerja yang jujur merasa tidak dihargai dan hilang motivasi. Apa yang lebih membimbangkan lagi, situasi ini juga telah menyukarkan usaha untuk membantas rasuah kerana nilai integriti tiada dalam diri mereka. Jadi, amalan rasuah ini boleh terus-terusan berlaku dan menjadi budaya dalam organisasi. Cabaran yang seterusnya pula ialah kurangnya penguatkuasaan dalaman. Sistem kawalan dan pemantauan yang lemah menyebabkan aktiviti rasuah sukar untuk dikesan, terutamanya apabila syarikat tidak mempunyai prosedur pemantauan yang jelas dan juga berkesan. Selain itu, ketiadaan audit berkala serta kurangnya pemeriksaan dalaman turut membuka peluang kepada pekerja untuk melakukan penyelewengan tanpa rasa takut akan dikenakan tindakan. Jadi, dalam setengah keadaan juga pihak pengurusan ini bersikap sambil lewa dan tidak mengambil serius isu rasuah kerana mereka ni kan lebih mementingkan keuntungan syarikat berbanding memikirkan aspek integriti dan juga etika kerja. Jadi disebabkan itu keadaan ini menyebabkan budaya rasuah semakin berleluasa dalam organisasi. Sebab apa? Sebab pekerja ni merasa pengawasan yang diberikan tersangatlah lemah. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk menerima atau memberi suapan demi kepentingan peribadi kerana percaya perbuatan tersebut tidak akan dikesan atau tidak mudah dikesan. Jika perkara ini berterusan, ia bukan saja menjejaskan integriti pekerja dan juga organisasi, tetapi boleh merosakkan reputasi syarikat di mata masyarakat dan juga pelabur. Nama saya Muhammad Fahmi bin Misbahuddin, nombor metrik PQ 251602111. Okey, seterusnya saya akan menerangkan langkah mengatasi amalan rasuah dalam sektor swasta. Yang pertama, meningkatkan kesedaran tentang bahaya rasuah kerana rasuah boleh menjejaskan integriti organisasi dan persaingan ekonomi. Program latihan dan etika dapat meningkatkan kesedaran pekerja. Yang kedua, mengamalkan budaya kerja berintegriti dengan nilai amanah, jujur dan konsisten supaya dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa. Teknologi moden juga membantu mengesan rasuah. Yang ketiga, memperkukuh penguatkuasaan undang-undang melalui proses tender yang telus dan bebas rasuah serta memberi insentif kepada syarikat yang menjalankan pencegahan rasuah. Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama untuk membenteras rasuah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Amalan sistem ketelusan. Syarikat perlu mengamalkan sistem ketelusan dalam urusan perniagaan seperti proses tender dan kewangan. Contohnya, penggunaan sistem e-perolehan dapat merekod semua transaksi secara digital dan mudah diaudit. Langkah ini dapat mengurangkan peluang berlakunya rasuah serta memastikan setiap keputusan dibuat secara adil dan telus. Pendidikan dan latihan etika perniagaan. Pendidikan dan latihan penting untuk meningkatkan kesedaran pekerja tentang kesan buruk rasuah. Melalui bengkel atau kursus pematuhan, pekerja dapat memahami cara membuat keputusan yang betul dan menolak amalan rasuah. Dengan ini, budaya integriti dapat dipupuk dalam organisasi. Kesimpulannya, rasuah dalam sektor swasta merupakan gejala yang serius yang boleh menjejaskan organisasi, ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Amalan seperti pemberian suapan, penyelewengan keuangan dan penyalahgunaan kuasa bukan sahaja merosakkan integriti organisasi, malah juga menyebabkan kerugian, menurunkan produktiviti serta mengurangkan keyakinan pelabur dan masyarakat. Antara faktor utama berlakunya rasuah ialah tekanan untuk mendapatkan keuntungan, kelemahan sistem kawalan dalaman serta kurangnya penghayatan nilai integriti dalam kalangan individu. Oleh itu, pelbagai langkah pencegahan perlu dilaksanakan seperti memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang, meningkatkan kesedaran tentang bahayanya rasuah, mengamalkan sistem kerja yang telus serta menerapkan budaya kerja yang beretika. Kerjasama antara kerajaan, organisasi dan masyarakat amat penting
bagi memastikan sektor swasta dapat berkembang secara mampan, telus dan bebas daripada rasuah.